Tengok soalan yang D, number 1D, the given fx equals to negative x cube plus 8. Okay, sekarang ni soalan bagi function yang x cube. X cube ni maksudnya cubic. Kuasa 3 cubic. So, kalau untuk soalan function cubic, kita kena ingat dia ada dua juga jenis. Untuk cubic ada dua jenis. Yang pertama, kalau dia positif x cube, so kita akan hafal set to smile. Kalau dia bagi dalam negatif x cube, maksudnya ini smile to set. Okay. Graf untuk cubic dia sama macam linear, tak perlu ada shape ke apa. Kita terus check dia punya intercept. So kita buat intercept, cari x0, y0. So nak cari intercept kita boleh gunakan calculator. Kalau kamu tak nak careless kira, kita boleh guna calculator. Okay, kita type je dia punya function. Okay, negatif x cube. So negatif, tekan alpha, ambil x, sebab atas ni ada x cube power of 3 plus 8. Okay, kita dah type dah function. Okay, lepas tu kita nak cari when x equals to 0. Kalau x equals to 0, tekan di calculate ni. Tanya x berapa, kita masukkan x kamu 0. So equals to 8. So letaklah answer dia 8. Okay, kalau nak cari when y equals to 0, kena tekan shift calculate. Okay. Dan tekan equal. So kita akan dapat answer x equals to 2. Letak atas ni 2. Okay, so dapatlah intercept. Okay, sekarang kita nak lukis graf. Okay, graf untuk cubic. Kita lukis graf. Kita letak point dia 0,8. So 0,8 kat sini. Okay, lagi satu point 20. Per 0. Okay, dan kita tahu dia negatif. Negatif x cube. So kalau negatif x cube, maksudnya kita kena ambil daripada smile to set. Cara nak tarik dia tu, daripada smile dia datang dekat 8 ni, smile to set. Nampak kan tadi bentuk smile, tiba-tiba dia pergi set. Tu maksudnya. So inilah bentuk graf dia. Okay, then kita nak find domain. Domain daripada kiri ke kanan. So kamu nampak daripada kiri ke kanan, bucu hujung dia ni tak ada pun dia stop kat mana-mana point. So negative infinity, infinity. Kalau range pula adalah nilai y. So kita baca daripada bawah naik ke atas. So tengok dekat hujung-hujung dia, tak ada pun dia stop kat mana-mana daripada bawah, dan berakhir ke atas pun tak ada stop kat mana-mana. So negative infinity until infinity juga. Kita sambung soalan E. Soalan E dia bagi function yang ada square root. Okay. Bila ada square root, kamu kena ingat balik bentuk basic bagi square root. Kita ada 4 jenis bentuk dia. Yang bentuk macam rama-rama tu. Dia naik ke atas, ke kanan. Dia naik ke kiri, dia turun ke kanan, dia turun ke kiri. Kalau dia naik ke kiri, ke kanan, maksudnya dia positif set. Bahagian atas dia naik ni semua positif. Yang dia turun ni semuanya negatif set. Okay, ini dia naik ke arah kanan. Bila ke arah kanan, x dia positif lah. Kan kita pergi ke arah, tengok atas paksi x ni yang positif. Okay, lepas tu yang ni dia naik ke arah kiri. So negatif x. Ini pula dia turun ke arah kanan. So x positif. Ini dia turun ke arah kiri. So, negatif x. Okay, sekarang kita tengok dia punya shape. Okay, bila nak lukis graf square root ni, first kena tengok dia punya shape. Shape dia. Tengok set dia. Tengok dia punya square root tu, negatif. Bila negatif, maksudnya dia turun ke bawah. Okay, dan tengok pula nilai x dalam set ni. Dia positif x. So, dia turun ke arah kanan. Sebab positif. Positif ke arah kanan. Positif x kanan. Negatif set bawah. So, bawah turun ke arah kanan. Macam tu. Okay. Untuk soalan ataupun function square root ni, dia menggunakan starting point. Nak tarik turun dia, nak tarik naik dia, dia terpanggil dia starting point.
Starting point dia, cara nak cari starting point, kita just ambil nilai dalam square root. Untuk x, kita ambil nilai dalam square root ni je. So 2x plus 1 equals to 0. Then we get x negative 1 over 2. Okay, untuk dapatkan nilai y, kita tengok dekat luar square root tu. Dekat luar dia, apa nombor yang ada? Kita ada nombor 3. So 3 ni lah nilai y. So kita punya point negative 1 over 2 and 3. Okay, sekarang kita lukis graf dia. Okay, kita letakkan dia punya point negative 1 over 2 dengan 3. So sini lah dia punya starting point dia. Kita nak tarik dia turun ke bawah. Tapi tarik dia tu maybe dia tarik ke bawah macam ni. Ataupun macam ni. Ataupun macam ni. So tak tahu kat mana satu yang dia akan turun. Ke arah mana. Yang kita tahu dia pergi ke arah kanan. Tapi keadaan dia macam mana tak tahu. So bila buatkan tak tahu, kita kena check dia punya intercept. So step yang keempat, kita kena cari dia punya intercept. Intercept tu yang xy equals to 0. When x equals to 0, okay, ini pun sama, kita boleh gunakan calculator untuk check dia punya intercept. Kita masukkan function 3 minus square root. Okay, cari square root yang ini. 2 alpha x plus 1. Okay, sudah dapat dah function. Kita nak masukkan when x equals to 0. So, calculate x kita 0. So, akan dapat 2. Okay, then kita cari pula when y equals to 0. Tekan shift. Untuk y shift shift calculate. So, akan dapat x equals to 4. Senang kan? Saya kira dah. So, kita ada 2.02 dengan 4, 0. Okay, 0, 2. So, kat sini 2. So, maksudnya dia akan turun macam ni lah. Saya lukis dulu, baru saya letak point. Ini 2, ini 4. Okay, so, siap kita punya graph. Okay, then kita cari dia punya domain and range. So, domain adalah nilai starting point dia. Starting point dia start kat sini. Kan daripada kiri ke kanan. So, daripada kiri dia start dekat dengan negative 1 over 2. Dan dia, daripada kiri dia pergi ke kanan. Ke kanan ni tak tahu hujung dia sampai mana. So, tak tahu maksudnya sampai infinity. Okay. Untuk cari range, kita tengok nilai y. Graf tu start pada bawah, naik ke atas. Okay, bawah ni tak tahu dia start pada mana. So, negative infinity. Naik sampai dekat tempat hitam ni. Dia stop kat sini. Okay, tapi gunakan tempat si y cari nilai y. So, y dia adalah 3. Sebab dia touch dekat 3. So, sampai 3 dia stop. Okay, kita teruskan soalan F. Soalan F ni dia given ada banyak function. Bila banyak function, ini kita panggil dia piecewise. Gabungan beberapa function. Sekarang ni soalan ni dia gabung soalan linear saja. X power of 1 je. So, dia masih lagi kategori piecewise lah sebab ada dua function dalam satu function. Okay, so kita nak lukis graf untuk piecewise. Kita kena keluarkan satu-satu dulu dia punya function. Okay, function yang pertama, fx equals to 3x plus 1. Dan dia ada syarat greater than or equals to negative 1. Okay, sebabkan dia soalan linear, positif linear. So, shape dia akan naik ke atas lah. Nampak dia positif, akan naik ke atas. Okay, dan kita cari x dengan y intercept. Linear senang, tak guna calculator pun tak apa. Ikut kamu lah nak guna calculator pun boleh. When x equals to 0, y akan dapat 1. When y equals to 0, akan dapat negative 1 over 3. Kalau tak okey nak kira, guna calculator. Ada syarat. So, kita kena masukkan condition dia negative 1. Dimasukkan dalam function ni. So, 3 times negative 1 plus 1. So, akan dapat negative 2. Okay, so biarkan sekejap. Cari pula function yang kedua. Kita solve function yang kedua. Fx equals to 2x minus 1. Dan dia ada condition kurang daripada negative 1. Okay, so kita cari dia punya x and y intercept. When x equals to 0, kita masukkan 0 akan dapat negative 1. When y equals to 0, 1 over 2. Okay, dia ada condition. Masukkan dia punya nilai condition, negative 1. So, 2 times negative 1 minus 1, so we get negative 3.
Okay, dah dapat dah condition. Okay, sekarang ni kita punya X ni positif. So, maksudnya dia naik ke atas juga graf dia. Okay, dan kita nak combine dua-dua graf dalam satu graf. Okay, sekarang kita lukis dulu graf yang pertama. Graf yang pertama kita ada point 01. So, masukkan 01 kat sini. Kita tanda. Lepas tu kita ada point negative 1/3, 0. So, negative 1/3. Okay, sini negative 1/3, 0. Okay, dan kita lagi satu nombor. Negative 1, negative 2. So, negative 1, negative 2. So, di sini saya tandakan. Okay, so graf kita akan naik ke atas. Okay, kita ada condition, syarat kat sini. Syarat dia dekat negatif 1. So, kita tanda dulu kat mana negatif 1 tu. Kat mana dia tak boleh lebih. Ini negatif 1. Okay, sebelah sini, X greater than negative 1. Sebelah sini, X less than negative 1. Okay, sekarang soalan nak yang dia punya syarat adalah greater than negative 1. Maksudnya graf kita hanya berada di sebelah kanan sahaja. Sebelah kiri negatif 1 kita kena buang. Okay, sebelah kanan je kita nak. So, sebelah sini je lah. Sebelah kanan negatif 1. Ini je. Yang selebihnya tu kita tak nak. So, bila tak nak kita kena padam je. Tak nak. So, kat situ je. Okay. Dan soalan ni, dia ada equal sign. X greater than equal negative 1. So, hitamkan dekat negative 1 ni. Okay, kita tengok graf yang kedua pula. Graf yang kedua, 0, negative 1. Point dia. So, letak 0, negative 1 kat sini. Okay, lepas tu 1/2, 0. Dengan negative 1, 3. 1/2, 0 kat sini. Lepas tu negative 1, negative 3 kat sini. Okay, asalnya graf kita akan jadi macam ni. Okay, tapi dia ada syarat. Syarat dia kurang daripada negatif 1. Kurang maksudnya kita nak yang sebelah kiri sahaja. Kiri negatif 1 je. Sebab dia kurang daripada negatif 1 sebelah kiri. Sebelah kanan ni kita tak nak. So, kita kena padam balik. Okay, kita padam dia. So, yang tinggal sebelah kiri sahaja. Dan dia tak ada equal sign. X less than negative 1 je. So, tak ada equal. So, dia bulat kat situ. Okay, so, kita siap graf untuk piecewise. Okay, sekarang nak cari domain pula. Okay, domain kita kena ikut atas graf ni. Okay, domain nilai X daripada hujung kiri ke hujung kanan. Okay, hujung kiri tak ada pun dia hitam ke dia bulat. Hujung kanan pun sama, tak ada hitam ataupun bulat. So, maksudnya negative infinity until infinity. Okay, nak cari range pula. Range adalah nilai Y. Nilai Y daripada bawah graf naik ke atas. Daripada bawah, sini bawah, dia naik sampai sini dia stop. So, kita nampak lah. Daripada negatif infinity, dia naik sampai dekat negatif 3, open, dia stop. Lepas tu dia sambung pula dekat sini, negatif 2, naik terus sampai atas, tak tahu sampai mana. Okay, so bila dia sambung, kita letak union. Sambung daripada negatif 2 sampai infinity. Tapi negatif 2 tu, dia equal sign sebab dia hitam kat situ. So, letak close bracket. So, ini adalah range untuk Y. Range untuk Y daripada bawah kita baca naik sampai ke atas. Tapi dia ada stop kat sini. So, kita kena berhenti sekejap lah. Kita tengok soalan yang terakhir. Soalan terakhir ni dalam bentuk function dia modulus. Absolute value. Okay, so kalau melibatkan soalan absolute value, function dia absolute value, dia ada dua jenis shape. Kalau dia positif modulus, ini bentuk dia V. Kalau dia negatif modulus, bentuk dia V terbalik. Dia macam kuadratik. Ada smile, ada set. Ni V dengan V terbalik.
Okay, so sekarang ni first kita kena kenal pasti dulu apa shape dia. Sekarang kita tengok pada soalan. Soalan dia adalah positif lah V. Okay, yang kedua, sebabkan dia bentuk V kat hujung bucu ni, kita panggil dia vertex. Kita cari vertex point. Okay, vertex point, kita hanya ambil nilai dalam modulus tu. Nilai dalam modulus ni sebagai vertex point. So, 2x minus 1 equals to 0. X equals to 1 over 2. Okay, nak dapatkan nilai y, kita hanya ambil nombor dekat luar modulus. Luar modulus adalah 5 sahaja. So, y equals to 5. So, point kita 1/2, 5. Okay, then kita lukis graf. Kita letakkan point kat atas graf, 1/2 dengan 5 kat sini. Then dia bentuk V. So, tarik bentuk V. Okay, dan kita nampak V kita ni, graf kita hanya touch dekat part CY. So, bila dia touch kat part CY, kita hanya cari intercept when X equals to 0. Dalam function fx, 5 plus modulus 2 times 0 minus 1. Okay, so equals to 5 plus modulus negatif 1 tu tetap positif. Modulus bermaksud sentiasa positif. So, 5 tambah 1. So, akan dapat 6. Ni tak boleh guna kalkulator sebab kalkulator kamu tak ada lambang modulus. So, point dia kat sini adalah 6. So, siaplah graf untuk modulus. Okay, next, kita nak cari domain and range. Domain adalah nilai X dari hujung kiri ke hujung kanan. So, kita nampak hujung kat sini open. Tak ada apa-apa. Open pula. Tak ada apa-apa nombor. Dia stop ataupun dia start. Ni pun sama. Tak ada apa-apa nombor. Tak ada pun dia hitam ke dia bulat. So, negative infinity until infinity. Untuk range pula. Range kita kena tengok daripada bawah graf. Paling hujung dia, bawah dia. Naik ke atas. Pun samalah. Bawah dia start daripada 5. 5 tu dia hitam. Kita ambil atas part CY buat dia range. So, 5 tu hitam. So, close. Dia naik terus. Hujung ni tak tahu sampai mana. So, negatif, positif, infinity. So, siap kita punya soalan nombor 1.